Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, hamidin sesahabat yang dimuliakan Allah sekalian, syukur pada Allah SWT kerana Allah himpunkan kita pada malam ni dan satu majlis ilmu, walaupun secara hakikatnya kita tak berkumpul pada satu tempat. Ya, Fendi Osman, Yang Mulia Tengku Murni, Rohana Saad, moga tuan-tuan tak keberatan untuk share video ni kepada teman-teman kita yang lain, moga ada manfaat padanya. Ummu Zahra, barakallahu fikum, Syazani Syikah, terima kasih semua yang hadir, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita hati kita subur sebagaimana suburnya bumi yang diturunkan hujan padanya. Kerana itulah perumpamaan, ya, Cikgu Puan Khamisah, Nurisyah, Mak Taib, Fairuz, Jikalong dan semua yang hadir pada malam ni, ya. Jadi seperti biasa saya galakkan tuan-tuan untuk merenung, melihat daripada tafsir Ibn Katsir. Jadi main reference kita, ya, Ustazah Nurilis, Nas Ahmad Zaki, kami sedang dengan kempen satu rumah satu tafsir, iaitu tafsir Ibn Katsir. Tafsir ini walaupun telah dikarang lebih 700 tahun oleh Imam Ibn Katsir, tapi ternyata ia mendapat tempat di hati umat Islam di mana saja di timur di barat, maka tafsir Ibn Katsir ini merupakan tafsir yang paling famous. Ya, kita berada pada jilid yang ke-7 pada tafsiran surah Sajdah pada ayat 26 dan 27. Sila buka tuan-tuan, ya. Muka surat 300 lebih, 315, 316, ya. Baik, ia memiliki Al-Quran, ia memiliki tafsir Ibn Katsir. Tolong buka jilid 7 tafsir surah As-Sajdah ayat 26 27. 2 ayat saja malam ni. Jadi harap tuan-tuan tak keberatan untuk kekal stay dalam majlis ilmu ni, dan tolonglah jemput teman-teman kita yang lain untuk memahami, untuk melihat keindahan ayat-ayat indah ni. Ya, kita akan bincang pada ini kenapa Allah SWT menyatakan tentang kenapakah binatang mendahului manusia dia sebutan, turutan sebutan dalam ayat ke-27. Kenapa begitu? Ya, dan kenapakah dalam ayat ini Allah menyatakan afala yubsirun, penglihatan. Baik, lihat ayat yang ke-26 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min alqurun yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayat afala yasma'un awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardil juruz fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Sadaqallahul azim. Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka apakah mereka tidak mendengar, tidak merhatikan? Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahawa kami telah menghalau awan yang mengandungi air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu bermacam jenis tanaman daripadanya, dapat makan binatang-binatang ternak dan juga mereka sendiri. Maka mengapakah mereka tidak merhatikan? Baik, ayat ni kata Imam Ibn Katsir, Allah firman, apakah tidak menjadi petunjuk bagi orang yang mendustakan para nabi umat di kalangan umat terdahulu bahawa mereka telah binasakan oleh Allah kerana mereka menolak para rasul dan melanggar risalah yang dibawa, yang berupa jalan lurus sehingga tidak ada lagi yang tertinggal daripada kalangan mereka. Kalau kita lihat pada paragraf yang kedua, ya, pada penjelasan pada ayat 26-27 ni, untuk itu dia berfirman yamshuna fi masakinihim, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman itu, iaitu tempat orang mendustakan nabi-nabi yang terdahulu. Kalau kita berada di bumi Mekah tuan-tuan, di utara Mekah, Madinah dan seterusnya, di atas Madinah itu sempadan di antara Saudi dengan Jordan, ada tempat namanya Tabuk. Dan di situ ada Madain Saleh tuan-tuan dimuliakan sekalian. Madain Saleh ni tempat kaum Thamud dahulu dibinasakan apabila mereka menentang dan juga mengingkari seruan Nabi Saleh. Yang mana sifat mereka ni kalau kita lihat tuan-tuan, dan kaum Anbat yang terdapat di Jordan, di kawasan Petra. Kalau tuan-tuan ada kesempatan nanti lepas musim PKP, tuan-tuan boleh travel ke Umrah bersama dengan Zazan Travel. Kami akan bawa tuan-tuan untuk pergi ke tempat-tempat ini kalau ada kesempatan. Itu juga di Jordan ada tempat namanya
Betra yang diduduki oleh kaum Anbat yang terdahulu, yang merupakan mereka belajar daripada pembinaan dilakukan oleh kaum Nabi Saleh. Jadi tempat-tempat ini merupakan tempat yang laknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dulu para sahabat nak menuju ke Tabuk, mereka singgah kat sini, ada kalangan sahabat yang masak, yang berehat, lalu Nabi SAW telah pun melarang mereka daripada duduk lama-lama di situ, kerana tempat itu merupakan tempat yang pernah dibinasakan oleh Allah kerana keengganan, keingkaran kaumnya untuk beriman kepada Nabi Saleh. Lalu Allah telah menceritakan tentang mereka, watan hitu minal jibali buyutan, punyalah kuatnya bangsa itu, umat yang terdahulu sebelum kita, mereka mampu untuk memahat gunung-gunung itu menjadi tempat-tempat tinggal yang hebat, yang indah. Ribuan tahun, kalau tuan-tuan pergi ke Madain Salih ni, tuan-tuan masih lagi lihat saki baki bandar tersebut. Dan kabarnya ketika saya berada di sana dahulu beberapa tahun lepas, tuan-tuan, sebelum PKP, ketika menziarahi tempat itu, ternyata arkeologis dari Perancis, dari Europe telah pun berjaya menemui kesan satu hidden city, satu bandar yang telah pun tenggelam di bawah pasir yang ada di situ. Bandar besar, komplit, lengkap. Kalau mereka menceritakan tentang Pompei yang berada di Itali itu, ada tempat ada jualan seolah-olah macam makanan segera. Ceritakan ribuan tahun terdahulu pun manusia telah ada perkembangan dari sudut tamadun, dari sudut apa yang mereka banggakan. Ada tempat mereka berurus niaga, ada seolah-olah macam restoran chain makanan segera yang orang beratur kat situ dan sebagainya. Rupa-rupanya di tempat Nabi Muhammad SAW di utara Mekah menuju ke Madinah, menuju ke Tabuk itu, di Madain Salih itu pun terdapat bandar yang komplit, tuan-tuan dimuliakan sekalian, dengan kawasan beli belahnya, kawasan seperti mallnya, kawasan seperti penempatan orang-orang kayanya, rumah-rumah yang hebatnya, semuanya tenggelam habis, tuan-tuan, diplaster oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak kala Nabi dengan para sahabat melalui kawasan tersebut untuk menuju ke Tabuk, kalangan sahabat Nabi ada yang duduk di situ masak, menguli roti dan sebagainya. Maka Nabi SAW telah pun melarang mereka, kerana jangan lalu di kawasan ini, la antum bakun atau untuk mutabakun, jangan kamu datang kat sini dalam keadaan gembira, kerana tempat ini pernah menerima laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi melarang mereka daripada duduk lama-lama kat situ. Kalau duduk setakat lalu lihat ambil pengajaran, itu tak mengapa. Tapi kalau duduk berseronok, sembang-sembang, duduk lama kat situ, masak lagi, maka itu tak dibenarkan. Secara khususnya tempat yang namanya Madain Salih itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini berbeza daripada Tasik, dipanggil sebagai Tasik Laut Mati, Al-Bahrul Mayyit, Dead Sea. Itu bukan tempat yang pasti merupakan tempat dilaknat oleh Allah SWT, di mana kaum Sadum yang telah pun diterbalikkan muka bumi oleh Allah SWT kat situ dalam tindakan mereka melawan, mengingkari seruan Nabi Lut. Tempat itu tidak ada kenyataan yang pasti daripada Nabi SAW. Itu cuma ramalan daripada ahli geologi, ahli arkeologi, dan juga mereka yang mengkaji bumi menunjukkan bahawa tempat itu memang punya permukaan lain daripada kebiasaan, iaitu batu-batu yang terdapat padanya batu-batu daripada dasar bumi. Tapi tidak ada pengesahan daripada Quran, daripada hadis bahawa tempat itu memang benar-benar tempat dilaknat oleh Allah. Maka berbeza hukumnya. Al-Bahrul Mayyit boleh kita pergi ziarah kat situ, boleh tidur kat hotel kat situ, kerana tiada jawapan, tiada penjelasan daripada Nabi larangan untuk duduk kat situ. Beza daripada Madain Salih yang memang terang-terang Nabi menyatakan kat sini dulu berlaku satu hukuman laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana keingkaran mereka. Baik, tuan ya, nanti tuan-tuan peluang tuan-tuan nak travel ke Mekah, ke buat umrah, mudah-mudahan Allah angkat daripada kita musibah COVID ini. Mudah-mudahan kita dapat travel. Dan tuan-tuan nak pergi ke Baitul Maqdis, tuan-tuan ikut saran travel, nanti saya bawa tuan-tuan pergi ke Petra di Jordan, di tempat yang pernah berlaku hukuman daripada Allah SWT. Ini dikatakan oleh para pengkaji bumi, termasuk Al-Bahrul Mayyit. Tempat ni tidak larang dalam Islam untuk pergi. Yang dilarang adalah Madain Salih. Itu mengikut fatwa kebanyakan jumhur para ulama Islam. Jadi yang mana Nabi larang untuk kita duduk, itu kita tidak boleh pergi secara spesifik yang terdapat di Madain Salih, ya. Jadi Allah SWT mengingatkan kaum Quraisy, awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim min al-qurun yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika la ayatin afala yasma'un. Orang-orang Arab mereka berniaga. Jadi dalam perniagaan pergi ke Syam, mereka akan lalu di Madain Salih. Mereka tahu turun-temurun kisah yang dibawakan kepada mereka di tempat yang pernah laknat oleh Allah SWT. Maka mengapa mereka tidak mengambil pengajaran daripadanya? Afala yasma'un. Yasma'un ini kalau kita belajar dalam bahasa Arab, perkataan sami'a, yasma', mendengar.
biasanya kita mendengar satu benda terlebih dahulu sebelum kita lihat. Kita mendengar tentang sebagai contohnya nak pergi umrah, dengar kat Mekah itu ramai orang, nak tahu susah, kena kuat, utamanya musim haji. Ada kalanya bas jam, tak dapat nak lalu di kawasan-kawasan Muzdalifah, Mina, musim haji contohnya. Itu kita dengar kisah yang dia bawa kepada kita, kemudian baru kita lihat dengan mata kepala kita sendiri bila kita berada dalam musim haji di sana. Baik, jadi kembali kepada ayat ni tadi, Allah SWT mengingatkan manusia ni supaya peka, supaya prihatin. Jadilah orang yang prihatin tuan-tuan, orang yang peduli. Jangan jadi orang yang buat tak tahu saja. Kita sebagai contohnya tuan-tuan ni boleh katakan, ni dikisahkan oleh seorang perempuan yang salihah, bercerita pergi ke negara Europe ikut suaminya. Ialah dia seorang perempuan yang tak pernah pergi luar negara, berkahwin suaminya pensyarah, pandai menggunung, bijaknya. Maka pergilah belajar ke negara maju di barat sana, di Eropah. Maka isteri ni tak reti nak minta. Maka pada hari mula-mula sampai, negara sejuk 4 musim tuan-tuan, musim bunganya pun sejuk, dingin semacam saja. Tiba kat sana, maka si isteri pun dibelikan baju overcoat, baju luar yang untuk menahan sejuk. Itulah baju dia pakai selama 3 tahun ikut suaminya belajar di negara yang maju itu tuan-tuan. Jadi negara maju, tapi kadang-kadang ada manusia ni yang tak prihatin, tak kesian kepada isteri. Itu je baju yang ada, sedangkan mungkin tak begitu tebal, tak cukup sejuk, tak cukup untuk menahan sejuk. Ini tuan-tuan cerita tentang orang yang tak prihatin. Gitu juga ada seorang yang kerjanya di sebuah bank terkemuka. Dia dengan isterinya sama-sama pegawai bank officer. Mereka pindah ke satu tempat kawasan taman yang baru. Maklumlah nak pergi sekolah, balik belum ada tempat transit untuk berehat anak-anak itu. Sebelum pergi sekolah agama pun belum ada pada masa itu. Maka tumpang ke rumah suami isterinya cikgu, jiran mereka. Anak-anak kebetulan sekolah di tempat yang sama. Maka disebabkan cikgu ni sanggup untuk mengambil anak-anak pegawai bank ni pun tak kisah, balik pun lambat, memang tak apa, tempat teduh anak-anak kita. Anaknya duduk kat rumah. Cikgu itu, ialah cikgu pun gajinya besar pun tak adalah besar macam gaji seorang pegawai bank tuan-tuan. Maka anak-anaknya duduk, ialah budak-budak, makan, minum, tidur, segala benda yang dia beli untuk anak-anaknya pun budak-budak tu makan, tanpa beri sesen pun pada hujung bulan sebagai penghargaan kepada cikgu suami isteri ni. Ini namanya tak prihatin tuan-tuan, tak ada peduli, tak ada sifat kepedulian tau. Kalau kita tak peduli pada orang yang tak makan kat luar negara, itu mungkin tidak dianggap berdosa. Itu sunat untuk kita bantu, itu fardu kifayah untuk kita bantu. Tapi kalau anak kita sendiri berada di satu tempat yang kita pun tidak buat tak tahu saja tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kepedulian ni adalah sifat yang dibenci oleh Allah. Kalau tiada sifat kepedulian ni tuan-tuan, apa istilahnya kepedulian? Kalau Arab disebut Allah mubalah, Allah mubalatu, la ubali, ada mubalah, ain dal mim ba alif lam alif ta maruta. Ada mubalah ni tak peduli, tak buat tak tahu je benda. Ini ayat menegur sifat buat tak tahu. Ambil tahulah tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ambil tahu apa saja keperluan kita dalam kehidupan ini. Kita mempunyai hak dengan teman-teman, hak dengan jiran-jiran. Dan saya telah bentangkan dalam kitab Bidayatul Hidayah selama beberapa hari sebelum ni, kisah tentang keperluan kita memahami hak-hak persahabatan dengan orang keliling kita, sama dekat pejabat ke, kat masjid, kat surau, dekat rumah. Jangan kita buat dono je, buat tak tahu je, orang sakit ke, orang mati ke, orang apa ke, buat tak tahu saja. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi sifat buat tak tahu ni adalah sifat orang tak beriman lah tuan-tuan. Dia sifat-sifat yang dipanggil sebagai sifat apa yang berlaku pada orang bukan berlaku pada aku tak perlu tahu. Ia ibarat orang duduk dalam satu, kalau diibaratkan macam ayam daging tu duduk satu reban, maka seekor depannya dia sembelih, 2 ekor, 3 ekor, yang lain tengok, tak apa, itu kau kena sembelih, belum aku lagi, aku tak kena sembelih pun, akhirnya dia akan kena sembelih juga. Jadi sifat tak peduli ini merupakan sifat yang bahaya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ini adalah sifat yang kita kena ambil tahu. Itu sebab satu kisah yang saya nak bawa pada tuan-tuan, kisah yang dikemukakan oleh para ulama dalam kitab, contohnya Tazkiyatul Hufaz, Syiar A'lamin Nubala sebagai contohnya, kisah tentang orang-orang beriman sebelum kita. Sebagai contohnya seorang bernama Arta'a bin Munzir, ya, seorang ulama yang terkemuka di negara Syam, yang satu masa dahulu kerjanya amat mengambil berat tentang ilmu.
kepeduliannya kepada ilmu luar biasa sekali. Pernah sekali beliau berjalan dengan seorang tokoh ilmu yang lain yang bernama, yang tuan-tuan, satu hari berjalan dengan Baqiyah bin Walid di satu pasar, maka Baqiyah bin Walid pun menceritakan kepadanya, menyampaikan kepadanya satu hadis. Orang alim macam ni juga. Kita dalam hidup ni akan melihat manusia ni ada banyak kategori. Yang lebih alim daripada kita, kita hormat, anggaplah dia guru kita, tak ada rugi pun tuan-tuan. Jangan kita sombong, menyombong, menganggap guru kita lebih hebat daripada yang kita kenal berilmu itu. Ini sifat yang rugi. Kalau kita jadi pemimpin, kita tak mengambil daripada orang berilmu daripada kita, walaupun berbeza school of thought-nya agak berbeza daripada kita. Kalau kita tak setuju, tak ada apa. Tapi orang berilmu kita kena iktiraf lah tuan-tuan. Jangan kita buat tak peduli, buat tak tahu je, tak aku guru aku satu saja, itu saja. Peliknya tuan-tuan ni mulia. Sekarang kita belajar kat negara Arab sekalipun, ada guru-guru Arab yang ilmunya hebat, yang kita pergi belajar juga daripada guru bukan Arab. Nak buat apa? Bukanlah saya menghina sesiapa di kalangan orang Nusantara, orang Indonesia ke orang Malaysia ke, berilmu, tetap berilmu betul. Tapi mengapa kita tak pergi belajar daripada tuan-tuan guru Arab? Belajar ke Azhar, hebat ulama Azhar punya ramainya. Kita bukan sahaja dapat menguasai ilmu, dapat menguasai bahasa Arab. Ini kita pergi belajar dengan orang Indonesia sebagai contohnya. Saya bukan menghina orang Indonesia, tapi akhirnya bahasa Arab kita tak meningkat, dan kita menganggap dia lah tahu segala-galanya. Padahal ulama-ulama Azhar itu punyalah hebatnya ilmu mereka, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rugi tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Di mana-mana tempat lah, kita pergi ke Jordan ke, kita pergi ke Syam, Syria ke, kalau anak-anak berpeluang untuk belajar di negara-negara itu pada masa akan datang, ingatkan mereka pergi belajar dengan tuan-tuan guru Arab. Jangan belajar dengan guru Melayu saja. Guru Melayu satu kitab cukup, yang lain guru Arab kena 10. Wow lah, ada peningkatan. Ini balik ke tanah air cakap Arab pun tak reti, baca kitab Arab pun salah banyak, kerana tidak ada usaha, inisiatif untuk belajar daripada tuan-tuan guru orang-orang Arab yang hebat ni. Jadi hidup ni kalau melihat orang lebih alim daripada kita, terima. Walaupun ada beza-beza pandangan, terima. Dia guru kita. Yang kedua, kalau orang itu kita lihat hebat, kemudian kita dekati, kita dapati sama je ilmu lebih kurang kita, jadi kan dia teman kita, boleh mengingatkan kita waktu kita lupa. Ada orang yang kita nampak hebat, tapi bila kita jumpa rupanya tak seberapa pun, baca bahasa Arabnya pun ada silapnya, maka anggaplah dia anak murid kita, adik-adik kita, anak kita yang kita nak bimbing. Maka hidup ini akan menjadi lebih tertib, lebih cantik, lebih sistematik. Tapi kalau kita melihat orang lebih alim dari kita, kita musuh, kita dengki, kita pergi condemn dan sebagainya, bila kita nak belajar tuan-tuan? Jadi balik cerita kepada Arta'ah bin Munzir, berjumpa dengan seorang temannya, sahabatnya saleh yang juga berilmu sepertinya, bernama Baqiyah bin Walid. Mereka berjalan di pasar pada waktu itu. Berjalan, tiba-tiba Baqiyah bin Walid menceritakan satu hadis yang Munzir, Arta'ah bin Munzir ni terlupa, ataupun dia tak ingat dia, atau dia tidak tahu. Bila dia melihat hadis itu satu benda yang baru baginya, maka dia terus ambil buku untuk dicatat hadis tersebut. Maka temannya bernama Baqiyah bin Walid ini berkata, wahai Arta'ah, nanti dululah, apa kau nak catat sekarang ni, tengah belajar. Dia kata, kita berjalan betul, tapi kita berjalan di jalan Allah SWT. Kita sedang berjihad di jalan Allah. Kita berjalan mencari rezeki ni, berjihad di jalan Allah. Jadi tengah berjalan ni pun aku tidak mahu terlupa tentang apa yang kau beritahu ni, kerana bagi aku dia satu benda baru, ataupun aku tak pernah ingat, ataupun aku tak pernah tahu tentang perkara tersebut. Jadi tuan-tuan, sikap Arta'ah bin Munzir ni seperti disebut oleh para ulama hadis, contohnya Tazkiyatul Hufaz, menunjukkan bagaimana kesungguhan dalam menuntut ilmu, sifat peduli. Jangan kita dalam hidup ini buat tak peduli, buat tak tahu, macam contoh-contoh yang saya berikan tadi. Pergi ke negara Arab, buat tak peduli ada tuan-tuan guru Arab, tak nak belajar dengan mereka, pergilah belajar kitab-kitab Melayu saja. Rugi tuan-tuan ni, mulia Allah sekalian. Yang kedua tadi, cerita pegawai bank, anak-anaknya tumpang kat rumah cikgu di taman yang beramai orang masuk, dia biarkan saja begitu. Dia pun balik lambat, sengaja balik lambat, tak apalah, dah ada anak kita duduk lepak rumah orang. Orang tu pergi minum macam-macam, makan, ambil makanan dalam freezer, kita buat tak tahu je. Bayarlah tuan-tuan, kalau kita hantar kat transit point pun sekurang-kurangnya kita bayar seorang RM300, bukan? Ni mentang-mentang jiran kita sebelah rumah, kita pun sewenang-wenangnya balik pun lambat. Tak apa sayang, ni anak kita duduk tempat selamat, dalam tangan yang baik, good hand, kita boleh lepak-lepak dulu kat mall ke mana. Ini sifat tak peduli, bahayalah tuan-tuan ni, mulia sekalian. Jadi Allah Ta'ala menekankan kat sini sifat kepedulian sebenarnya. Ya, jangan jadi ada mubalah, Allah mubalah, buat tak tahu segala benda yang berlaku. Jadi kalau kita lihat dalam kisah yang saya kemukakan tadi tuan-tuan, ini cerita Arta'ah bin Munzir ni menggambarkan tentang sifat ulama sejati yang cinta kepada ilmu,
lebih cinta daripada orang manusia yang cinta kepada hartanya. Ya, betul. Orang yang cinta ke ilmu, mencintai ilmunya lebih daripada orang yang cintakan harta dunia kepada harta dunianya. Ini nak dibandingkan, kerana kesungguhan orang yang menuntut ilmu ni. Itu sebab berkata Imam Sya'bi radhiyallahu anhu arda, yakni rahmatullah alaihi, jangan sekali-kali kamu mendengar sebuah ilmu melainkan kau siap untuk mencatatkannya. Sebab satu hari nanti kau pasti akan memerlukan ilmu. Ini nama peduli dalam menuntut ilmu, tuan-tuan. Jadi seorang ulama yang terkemuka bernama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, beliau ni adalah seorang ahli ilmu, ahli hadis, ahli fiqh, ahli nahwu yang terkemuka. Dialah mewujudkan ataupun Allah ilhamkan kepadanya untuk tulis satu ilmu yang penting yang tak pernah orang terfikir tentangnya, namanya ilmu arud. Ilmu arud ni ilmu kafiyah. Kalau kita belajar bahasa Arab, bagaimana rentaknya mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun, dia ada bukhur dia. Ada macam-macam bentuk, bahar wafir, bahar rajas dan sebagainya, tuan-tuan ni. Bunyi syair ni sama saja kalau kita lihat dia punya wazan dia. Jadi Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ni seorang ulama nahwu yang terkemuka, yang mulia, guru kepada Sibawayh. Beliau ni, tuan-tuan, berkata dalam kata-katanya, semua yang aku dengar aku catat, dan semua yang aku catat aku hafal, dan semua yang aku hafal itu terbukti ia manfaat untuk aku bila aku memerlukannya. Ini adalah kepedulian dalam ilmu, saya nak terangkan kepada tuan-tuan. Jadi kalau kita lihat orang yang peduli ilmu, mereka akan belajar daripada sesiapa sahaja. Saya pernah terang kepada tuan-tuan, kekurangan guru itu janganlah dianggap sebagai penghalang untuk kita mendapat ilmu daripadanya. Mungkin seorang guru itu ada kelemahan, ada kekurangan, tapi ambillah yang baik daripadanya, tuan-tuan. Kerana kalau kita lihat sifat memilih-milih ilmu dan ta'assub kepada guru akan merugikan diri sendiri. Nanti satu hari nanti kita akan jadi pemimpin, tapi pemimpin yang paradigmanya tertutup, tak broaden. Paradigm broaden tidak ada padanya, kerana sifatnya ta'assub pada seorang pemimpin sahaja. Kadang-kadang kita lihat orang dalam bidang profesional, teknokrat, dia melihat seorang guru sahaja, syekhnya, dipanggillah macam-macam nama, Kutubuz Zaman ke, Ayatullah ke, benda ke, seorang je gurunya, orang lain semua tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Akhirnya dia akan jadi apa, tuan-tuan? Seorang pemimpin yang pekak, yang bisu, yang buta. Kerana tak semua ilmu boleh dikuasai oleh seseorang guru. Macam mana hebat sekalipun, dia tidak akan menguasai ilmu keseluruhannya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dalam hidup ini, kepedulian ilmu ni penting. Ambillah daripada siapa sahaja, asalkan ia memberi kepada kita kebaikan dalam agama kita, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi saya saja nak share dengan tuan-tuan kita ni dalam musim PKP, kita dengar macam-macam kuliah. Cuba ambil langkah-langkah ni, tuan-tuan, untuk jadi orang berilmu. Bila kita berada di mana-mana, biasakan diri kita ada catatan. Zaman sekarang orang pakai handphone, orang pakai smartphone. Kalau kita pakai buku nota pun, tuan-tuan, cukup catat benda yang kita diilhamkan oleh Allah Taala terhadap satu perkara yang baru, sebagai contohnya. Jadi kalau kita lihat orang Arab dipanggil tentang benda lintasan fikiran ni, kadang-kadang bila kita tak catat, dia terlepas. Itu sebab ada seorang ulama yang terkemuka yang menulis sebuah buku bertajuk Sayyidul Khatir. Sayyidul Khatir ni satu kitab yang menarik kalangan Al-Imam Ibnul Jauzi rahmatullah alaihi, seorang ulama besar dalam mazhab Hambali. Beliau ni dari keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini Al-Imam Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu lain Ini Imam Ibnul Jauzi. Ibnu Jauzi sebelum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi Al-Imam Ibnul Jauzi ni seorang tonggak dalam mazhab Hambali. Beliau mencatat segala yang terlintas dalam fikirannya, dipanggil sebagai khawatir. Saya pernah ajar tuan-tuan ada khatir, ada hajis, ada hadithun nafsi, ada azam, ada alhamu. Saya pernah cerita pada tuan-tuan tingkatan-tingkatan pemikiran, lintasan pemikiran yang wujud dalam diri seseorang daripada kita. Jadi khawatir ni kadang-kadang satu idea yang baik, yang kalau kita tak catat, dia akan hilang. Demikianlah kata Nabi Sulaiman AS ketika berada dalam sidang bersama dengan para wazirnya, menterinya, orang-orang kanannya, termasuk jin ifrit di situ. Maka Nabi SAW bertanya kepada jin ifrit, kalau kita menangkap buruan di hutan, dengan apa kita ikat buruan itu, wahai ifrit? Ifrit menjawab, dengan tali, wahai Nabi Allah. Ni kata-kata aku ni merupakan wahyu daripada Allah, aku seorang Nabi. Bagaimana cara kamu nak mengikatnya, wahai ifrit? Ifrit ni the most powerful jin. Kita pernah baca dalam surah An-Naml lalu cerita tentang bagaimana ifrit menawarkan diri untuk mengangkat istana Balqis, kan tuan-tuan? Jadi Ifrit ni menjawab kepada Nabi Allah Sulaiman, wahai Nabi Allah, cara untuk memastikan apa yang Nabi sampaikan itu tidak terlepas daripada kami adalah dengan menulis. Jadi untuk jadi orang yang peduli ilmu ni, tuan-tuan, kena menulis lah, tuan-tuan. Saya galakkan tuan-tuan untuk masuk Telegram sahabat Ustaz Zahazan
Kan ada ramai pencatat-pencatat yang amanah, yang setia, yang rajin, macam Ustaz Syafiq Murad, macam Ustaz Zawi Ghazali, macam Ustazah Ummu Fatih, tulis semua benda yang saya cakap ditulisnya. Mudah-mudahan ada manfaat dalam perkongsian kita, tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Jadi jadilah orang yang peduli. Kan ayat ni cerita tentang peduli sebenarnya. Jadi orang yang tak peduli panggil sebagai adam mubalah ataupun alla mubalatu, orang yang tidak mengambil tahu langsung. Jadi yang kedua, untuk jadi orang yang peduli ilmu ni, tuan-tuan, tulis setiap idea yang terlintas dalam fikiran kita tanpa menunda-nunda. Kerana kalau kita tunda, lepas tu kita tak ingat apa yang kita nak tulis tadi. Kalau kita lihat orang-orang yang hebat dalam kajian sains, siapa? Isaac Newton sebagai contohnya, yang mewujudkan teori graviti. Dia hanya terlintas dalam fikiran tentang graviti itu ketika dia duduk tengok buah apple jatuh di pokoknya, bukan? Padahal ada jutaan orang melihat fenomena yang sama tapi tak ambil pengajaran. Tapi Isaac Newton duduk tengok, terfikir, lalu dia pun mewujudkan teori namanya graviti. Betul? Dan banyaklah antara tokoh-tokoh sains yang kalau kita kaji, mereka merupakan orang yang observe, very observant, melihat, menilai, memantau dan menulis akhirnya. Jadi kepedulian pada ilmu ni juga, tuan-tuan, diusahakan dengan cara menulis dalam bentuk format yang mudah untuk kita baca semula. Jangan tulis terlalu besar, terlalu kecil hingga kita sendiri pun dah tak boleh nak baca lepas tu apa yang kita catatkan. Ya. Dan tuan-tuan, yang terakhir sekali, untuk jadi orang yang peduli ilmu ni, kita mesti beriltizam dengan satu buah buku. Ini orang ada macam-macam lah, ada iPad, ada tablet, ada apa sajalah, asalkan boleh dicatat dan dijadikan teman untuk kita menulis segala perkara-perkara yang kebaikan, dan ujungnya adalah tujuan tak lain tak bukan untuk dekat dengan Allah SWT sebenarnya. Bukan anak-anak kita saja perlu mencatat untuk ada nota ringkas padat menghadapi peperiksaan. Kita pun kena ada nota padat untuk kita faham bagaimana cara beribadah kepada Allah SWT. Saya pernah tunjuk pada tuan-tuan garisan ketika Nabi SAW tunjukkan garisan menuju kepada kematian, dan ada kanan kirinya seperti tulang ikan. Saya pernah tunjuk pada tuan-tuan kan. Ya, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Nabi menyatakan ni jalan yang satu, ni ada banyak lagi jalan yang akan menyesatkan kamu. Kalau kita tak catat, macam mana kita nak ingat, tuan-tuan? Jadi demikianlah kita belajar ingat mengingatkan, kerana ayat yang ke-26 ni menyentuh secara direct tentang keperluan nak jadi orang prihatin. Jangan jadi macam golongan musyrikin yang tidak prihatin, buat tak tahu saja, padahal selalu dilalu kat situ. Apakah dia tidak sedar bumi itu pernah menerima laknat daripada Allah SWT lantaran kedegilan, keingkaran, sikap kebejatan yang berlaku, penyimpangan yang mereka lakukan terhadap Nabi-Nabi yang diutuskan. Lalu Allah Ta'ala telah menghukum mereka dengan hukuman yang sangat berat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, kemudian ayat ke-27, Allah menyatakan, awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardil juruz fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Apakah mereka tidak perhatikan bahawa kami menghalau awan yang mengandungi air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman daripadanya, dapat binatang-binatang ternak mereka. Apakah mereka tidak binatang ternak mereka dan mereka sendiri, apakah mereka tidak memperhatikan? Indahnya bahasa Arab kalau kita belajar. Ya, indahnya bahasa Arab ni kalau disebut Imam Al-Alusi, perkataan jurus ini dibaca, orang Kelantan pun ada perkataan jurus. Jurus ni maknanya baik, tapi dalam bahasa Arab jurus ni maknanya kering, tuan-tuan ya. Bumi yang kering kontang. Jadi dalam bahasa Arab dibaca perkataan jurus ini dengan 4 cara, sama ada jurz ataupun juruz ataupun jarz ataupun jaraz. Ni kelebihan ni ada dalam bahasa Arab. Ada bab namanya itba'. Kalau kita baca Lailatul Qadr, ada baca Lailatul Qadr, Lailatul Qadar pun boleh, qadar boleh, qadr pun boleh. Jadi ini uslub bahasa Arab. Maka itu sebab bahasa Arab ni, bahasa Al-Quran dipilih oleh Allah daripada bahasa orang Arab, daripada 7 sab'a lughat. Jadi bahasa yang paling famous di kalangan orang Arab adalah bahasa Quraisy, kerana orang Quraisy merupakan businessman dan mereka datang ke Mekah untuk berniaga. Ibaratnya kita macam kat Malaysia ni ada bahasa Kelantan, dialek Terengganu, dialek Kedah, mana lagi dialek Johor, Melaka pun ada huruf-huruf U nya, Negeri Sembilan pun lain. Tapi bila sampai ke Kuala Lumpur semua cakap standard saja. Maka bahasa Quraisy merupakan bahasa standard. Namun demikian Allah SWT menghargai juga bahasa kabilah-kabilah yang lain. Maka itu sebab ada berbagai-bagai bentuk qiraat dalam bahasa Arab. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dibaca kat sini sama ada juruz ataupun jurz dengan sukun di ra'-nya, ataupun jaras ataupun jarz. Semuanya qiraat yang betul, kata Imam Zamakhsyari dan tafsir Al-Kasyaf. Jadi kat sini Allah menceritakan tentang satu nikmat yang kita lihat setiap hari berlaku, iaitu hujan.
Hujan ini turun di tempat-tempat yang dipilih oleh Allah SWT. Setengah pendapat mengatakan ia merujuk kepada bumi Yaman yang kering kontang. Jangan kita sangkakan Yaman tu kering kontang macam padang pasir, tak ada apa tinggal. Di Yaman, tempat-tempat yang indah seperti Sana'a, ada anggur tuan-tuan. Anggur maknanya 4 musim. Ada tempat-tempat yang hijau macam Malaysia, bahkan lebih cantik daripada Malaysia, dengan empangannya Sadu Ma'rib sebagai contohnya, yang pernah dulu Allah binasakan. Nanti ada peluang kita akan meneroka surah Sabak dengan izin Allah SWT, yang menceritakan tentang bumi Sabak yang pernah binasakan Allah, sedangkan satu masa dulu satu tempat yang sangat prosper. Baik tuan-tuan dimulai kat sekalian, dalam ayat ke-27 ni kalau kita perhatikan, Allah menyebut perkataan bumi yang kering kontang, kemudian Allah turunkan hujan padanya dan keluarlah padanya tanaman zar'an ta'kulu minhu anamu wa anfusuhum, pokok-pokok. Maka ada banyak jenis pokok yang dinikmati, dimakan oleh binatang-binatang dan kamu sendiri. Dan konteks ini kenapa Allah dahulukan perkataan an'am, Allah kemudian perkataan anfus? Bukankah manusia lebih mulia daripada binatang? Jawapannya ada dua tuan-tuan. Pertama sekali kata Imam Mahmud Al-Alusi yang tafsirnya, tafsir Ruhul Ma'ani. Ni tafsir Ruhul Ma'ani ni tafsir Ruhul Ma'ani namanya. Nampak tuan-tuan? Ya. Jadi dikata kat sini, kenapa dia sebut binatang terlebih dahulu? Yajuz an yurad bi zar'i an-nabat al-ma'ruf wa khussa bi zikri tashrifan lahu wa li'annahu 'azama yuqsad an-nabat. Kemudian disebut kat sini, kenapa didahulukan perkataan binatang? Kerana disebut binatang kerana binatanglah yang lebih banyak manfaatnya kepada tanaman berbanding dengan manusia. Manusia nak banding dengan binatang lebih banyak mendapat manfaat daripada tanaman itu kerana binatang makan tanaman direct, berbeza daripada manusia yang mungkin makan benda yang diproses, mungkin makan binatang itu sendiri. Tapi kalau binatang memang makanannya adalah tanaman. Kebanyakan binatang itu maksud yang dikemukakan kat sini. Yang kedua, kenapa penjelasan alasan kenapa dia kemudiankan manusia banding dengan binatang? Kerana dia kata kat sini waqila liyartaqi minal adna ila al-ashraf wa huwa banu adam. Dalam bahasa Arab, bila kita lihat sesuatu takdim dan juga takhir, kadang-kadang takdim takhir itu mengandungi makna. Maknanya itu Allah sebut satu makhluk, kemudian Allah sebut yang lebih mulia daripadanya. Jadi bila sebut binatang, kemudian Allah sebut manusia, itu dalam bentuk namanya irtiqa. Jadi satu makhluk yang sifat biasa kepada makhluk yang lebih mulia, iaitu manusia. Jadi ada dua penjelasan kat sini. Yang pertama tadi saya dah sebutkan, disebut direct binatang kerana binatang yang paling banyak manfaat pada tanaman, lalu diletakkan di sebelahnya. Itu sebab kita dah baca kat sini an'am dulu, kerana an'am lah yang dapat manfaat paling banyak daripada makanan yang bersifat tanaman itu. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihan, kemudian Allah menyatakan afala yubsirun, apakah mereka tidak melihat? Kat sini permulaan Allah sebut dalam ayat yang ke-26 yasma'un, kemudian yubsirun. Ini juga satu gaya bahasa dan psikologi belajar. Kita mendengar kemudian baru kita melihat. Biasanya gitu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kefahaman itu akan menjadi lengkap apabila kita mendengar dan kita mengamatinya. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman, Allah beri kepada kita kekuatan, beri kepada kita kesuburan iman dengan memahami dua ayat saja pada malam ni. Cukuplah setakat ni saja tuan-tuan. Segala baik semuanya pada Allah, kelemahan manusia. Jangan lupa dapatkan birkah Habatus Sauda untuk musim yang penuh cabaran bagi kita semua, musim Covid ini. Kerana dalam hadis mengatakan Habatus Sauda merupakan rawatan kepada semua penyakit dan kematian. Padanya ada keberkatan, kata Nabi SAW. Jom kita gunakan tuan-tuan. Inilah dia keadaan Habatus Sauda yang telah diproses di Telaga Biru Zahzan Travel. Mudah untuk tuan-tuan nikmati makan dapatkan untuk ibu ayah kita, adik-adik kita, anak-anak kita, ibu yang menyusu, orang yang tak boleh tidur malam, orang ada masalah kencing, apa sahaja tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah beri rawatan yang terbaik pada setiap kita dan keselamatan daripada wabak yang sedang berlaku sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tuan-tuan tak keberatan untuk war-warkan, dapatkan, hadiahkan kepada orang keliling kita Habatus Sauda birkah ni tuan-tuan. Dapatkan daripada Zahzan Travel, daripada nombor telefon yang terdapat di bawah WhatsApp. InsyaAllah nanti kami hantar ke rumah. Kami sedang kempen bulan Zulkaidah, Zulhijjah, bulan-bulan haram ni. Mudah-mudahan kita tak boleh pergi haji, dapat jaga kesihatan sebaik mungkin. Tahun depan kita dapat pergi haji insyaAllah tuan.
dapatkan birkah batu sauda daripada Zazan Travel. Kami bagi macam-macam hadiah. Di samping tuan-tuan dapat makanan kesihatan ini, tuan-tuan juga dapat buku, dapat kurma, dapat macam-macam hadiah. Ya. Dan kemudian saya nak beritahu kepada tuan-tuan tentang terbitnya Quran tematik di Telaga Biru. Quran tematik ni kelebihan yang ada padanya, semua kisah-kisah ditandakan dengan color-color tertentu, iaitu Quran ni hadir dalam bentuk kisah-kisah. Macam atas ni warna orange, bawah ni warna purple, kisah yang berlainan. Jadi Quran telah dibahagikan episod-episodnya, cerita-ceritanya dengan color, kod color yang mudah untuk kita fahami. Quran ni adalah hasil tangan saya sendiri, bersama dengan sahabat saya Fadil Ustaz Wahid. Kalau tuan-tuan dapatkan daripada Zazan Travel ataupun dari Telaga Biru, tuan-tuan boleh ziarah www.telagabiru.com.my. Order Quran ni, insyaAllah kami hantar ke rumah. Quran tematik namanya. Apa kelebihan-kelebihan padanya? Panduan warna bertema, tajwid 5 warna pun ada, terjemahan bahasa Melayu terkini, asbabun nuzul, hadis sahih, doa-doa pilihan, khat Razam Osmani yang terbaru. Ada 7 kelebihan Quran tematik ini, tuan-tuan. Yang paling penting, kita boleh usrahkan dengan anak-anak kita, keluarga kita, staf-staf kita mengikut kod warna yang telah disediakan kat sini, terjemahannya dan juga bahagian dalamnya. Jadi setiap surah ni ada banyak kisah kadang-kadang. Jadi dengan baca Quran tematik ni, kita tahu satu kisah itu sudah tamat. Baik tuan, setakat saja dulu. Jangan lupa musim cuti yang panjang ni dapatkan buku-buku yang berkualiti, buku-buku yang dalam bahagian disiplin ilmu untuk darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5 di telagabiru.com.my. Beli online, kami hantar ke rumah. Ada maths, sejarah, geografi, bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggeris, pendidikan Islam, semuanya ada. Alhamdulillah. Belajar Jawi pun ada, belajar khat pun ada. Dulu masa saya pergi ke Madinah, yang terakhir saya jumpa dengan Syekh Osman Taha yang menulis Quran, tuan-tuan. Quran yang ada di tangan kita semuanya daripada hasil tangan beliau. Beliau pesan pada saya, kata, berpesanlah kepada anak-anak kamu supaya belajar tulisan khat, kerana ia punca rezeki, kata Sayyidina Ali karramallahu wajah. Aku tak pernah menyangkakan hidup aku begitu mulia sekarang ni, kata Syekh Osman Taha, kerana aku belajar khat daripada orang Turki, yang kemudian aku menulis Quran. Seluruh Quran satu dunia mengambil faedah daripada apa yang aku tuliskan, dan royalti yang aku dapat pun tak habis makan, kata beliau. Ketika saya jumpa dengan beliau ni, tuan-tuan, saya cerita pada tuan-tuan, dia cerita pada saya, dia dapat royalti daripada kerajaan Oman saja sebanyak 3 juta USD. Semuanya dia hantar ke negara Syria, negara asal dia, untuk bantu orang-orang susah di sana. Dia kata, duit aku memang tak habis pakai lah. Duit aku terlalu banyak, aku dapat royalti daripada banyak negara, aku tak habis makan, aku bagi kat negara aku, kata beliau. Mana tahu anak-anak kita yang belajar tulisan khat, tuan-tuan, mereka boleh dapat satu kedudukan yang mulia macam Syekh Osman Taha. Mana kita tahu nanti Quran akan pakai tulisan anak kita. Belajarlah tulisan khat. Di Telaga Biru kami ada buku tentang tulisan khat, kaligrafi Jawi, tulis dengan cara yang betul. Mudah-mudahan anak kita berpeluang satu masa nanti bukan saja dapat dunia, bahkan dapat akhirat. Orang baca Quran dengan tulisannya, siapa tahu, tuan-tuan. Jangan nafikan, tiada benda yang impossible dalam dunia, tuan-tuan. Baik, setakat saja. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa share video ni, agar tuan-tuan dapati padanya ada banyak manfaat. Sekian, wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir alaina, wa rudina wa ridana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bi halalika an haramik, wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tahassanna bi zil izzati wal jabarut, wa atasamna bi rabbil malakut, wa tawakkalna 'ala al-hayy alladhi la yamut. Isrif anal aza, isrif anal aza, isrif anal aza, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqallahu minna minkum. Jumpa lagi tuan esok insya-Allah. Sama kita tamatkan kuliah dengan baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atrukukum tahta ri'ayatillah wa hifzih. Saya tinggalkan tuan-tuan bahawa jagaan Allah, kasih sayangnya, rahmatnya. Terima kasih Muhammad Asfani Ahmad, Kamal Arifin, barakallahu fikum, Suzy Daniel, terima kasih semua. Panjang-panjang video ni kepada tuan-tuan kita lain. Ahmadul Fitri.
Ila Salih. Terima kasih semua. Jumpa lagi esok insya-Allah. Nazia Muhammad. Sekian Fiza Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nizan bin Idris. Jikalau ya, Rizwan Abdul Aziz, barakallahu fiik doktor. Jana Yusof, terima kasih semua ya. Azina Aris, jumpa lagi esok insya-Allah. Ras As-Sihah, terima kasih. Su Ibrahim, terima kasih semua. Maaf tak mampu nak sebut nama semua. Haziq Said, Jeffrudin Ahmad, terima kasih ya. Saadia Basar, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Hamidah, terima kasih. Yang Mulia Tengku Murni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ida Muhammad.